Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam PDPR offline pelajaran ulum syariah iaitu ibadah. Minggu lepas Ustazah ada bagi tugasan untuk kamu iaitu membuat bank soalan daripada muka surat 57 hingga 63. Ustazah harap kamu dah siap. Okey, boleh semak jawapan masing-masing. Dan kalau yang salah tolong buat pembetulan dan yang tak lengkap tu tolong lengkapkan. Okey, kita tengok muka surat 57. Soalan yang pertama, arahan dia bulatkan pada jawapan yang betul. Okey, nombor 1, apakah erti solat dari sudut bahasa? Alif, doa. Ba, pujian. Jim, pemberitahuan. Dal, pengetahuan. Okey, jawapannya adalah alif, doa. Okey, yang kedua, seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun, apa dia solat? Alif, perlu dipaksa. Ba, tidak wajib. Jim, wajib menunaikan. Dal, makruh menunaikan. Okey, jawapannya tidak wajib solat. Okey, yang ketiga, wa aqimus solah wa atuz zakah. Dalil di atas berkaitan dengan kewajipan apa? Alif, haji. Ba, puasa. Jim, solat. Dal, berjemaah. Okey, dalil menunjukkan kewajipan solat. Okey, yang keempat. Okey, tengok gambar tersebut. Pilih ibadah yang akan terbatal jika berlaku perkara seperti gambaran di atas. Okey, gambar apa tu? Gambar orang yang sedang kentut. Okey, alif berzikir, ba puasa, jim solat, dal zakat. Okey, jawapannya adalah jim solat. Okey, yang kelima. Perlakuan berikut makruh dilakukan ketika solat kecuali Alif, Mustafa solat ketika makanan telah terhidang. Ba, Siti menahan air kecil ketika solat. Jim, Ibrahim memandang ke langit ketika solat. Dal, Syakira berbual ketika solat. Okey, jawapannya adalah Dal, Syakira berbual ketika solat. Berbual adalah batal waktu solat. Okey, seterusnya muka surat 59. Okey, B. Arahan dia, tuliskan syarat sah atau syarat wajib bagi ibadah solat pada perkara berikut. Okey, nombor 1. Seorang Islam. Syarat wajib. Okey, yang kedua, menghadap kiblat adalah syarat sah. Yang ketiga, baligh atau cukup umur adalah syarat wajib. Yang keempat, menutup aurat secara sempurna adalah syarat sah. Yang kelima, suci daripada najis dan hadas adalah syarat sah. Dan yang keenam, suci daripada haid dan nifas bagi perempuan adalah syarat sah. Okey, tengok yang C. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, dia dah bagi keterangan solat. Dia suruh tentukan nama solat dan bilangan rakaatnya. Okey, nombor 1. Hilang cahaya merah hingga terbit fajar sodik adalah solat apa? Solat isyak. Berapa rakaat? 4 rakaat. Yang kedua, gelincir matahari hingga masuk waktu asar adalah solat zuhur. 4 rakaat juga. Okey, yang ketiga, terbit fajar sodik hingga terbit matahari adalah solat subuh 2 rakaat. Yang keempat, terbenam matahari hingga hilang cahaya merah di kaki langit adalah solat maghrib 3 rakaat. Yang kelima, bayang objek lebih panjang dari objek asal adalah solat asar 4 rakaat. Okey, tengok D, muka surat 60. Padankan perkara solat dengan rukun yang betul. Okey, dia dah bagi perkara-perkara tu. Dan dia suruh tentukan sama ada rukun kolbi ataupun rukun kauli ataupun rukun fi'li. Rukun kolbi apa dia? Rukun kolbi adalah daripada hati. Rukun kauli adalah bacaan. Dan rukun fi'li adalah perbuatan atau perlakuan. Okey, yang pertama, niat. Niat adalah rukun kolbi. Rukuk adalah rukun fi'li. Membaca Al-Fatihah adalah rukun kauli. I'tidal adalah rukun fi'li. Takbiratul ihram adalah rukun kauli. Memberi salam adalah rukun kauli. Membaca tahiyat akhir adalah rukun kauli. Duduk antara dua sujud adalah rukun fi'li. Dan berdiri betul bagi yang mampu adalah rukun fi'li. Okey, tengok yang E. Tuliskan nama solat berdasarkan lafaz niat di bawah. Okey, dia suruh tentukan solat apa niat tu.
Okey, yang pertama, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala adalah solat zuhur. Usalli fardhu asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala adalah solat asar. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala adalah solat subuh. Usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala adalah solat isya'. Usalli fardhu maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala adalah solat maghrib. Okey, seterusnya F. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Okey, dia dah bagi jawapan. Dia suruh isikan sahaja dekat tempat ruangan kosong yang dibagi. Okey, tengok nombor 1. Sujud sahwi dilakukan kerana tertinggal sunat ab'ad. Okey, yang kedua, rukun solat ada berapa perkara? Ada 13 perkara. Yang ketiga, iktidal merupakan rukun fi'li dalam solat fardu. Yang keempat, doa kunut sunat dibaca dalam solat subuh. Dan yang kelima, membaca tahiyat akhir adalah rukun qauli dalam solat. Okey, seterusnya G. Kategorikan perkara sunat dalam solat. Okey, dia suruh tentukan sama ada perkara tu adalah sunat hayat ataupun sunat ab'ad. Okey, apa dia sunat hayat? Sunat hayat apabila perkara sunat yang bila kita tinggalkan waktu solat tidak perlu sujud sahwi. Sunat ab'ad, perkara sunat yang bila kita tinggalkan kena sujud sahwi. Okey, kita tengok sunat hayat apa dia. Yang pertama, doa iftitah. Yang kedua, membaca isti'azah. Yang ketiga, membaca amin. Yang keempat, membaca surah. Dan yang kelima, membaca tasbih. Okey, tengok sunat ab'ad. Yang pertama, duduk tahiyat awal. Yang kedua, selawat tahiyat awal. Yang ketiga, membaca tahiyat awal. Yang keempat, membaca doa kunut. Dan yang kelima, selawat lepas doa kunut. Okey, seterusnya H. Okey, soalan subjektif. Jawab semua soalan berikut. Okey, nombor 1. Apakah pengertian solat dari sudut istilah syarak? Okey, apa jawapan dia? Okey, iaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey, soalan nombor 2. Tulis satu jawapan bagi perkara-perkara berikut. Okey, yang pertama dia minta rukun solat. Yang kedua, syarat sah solat. Yang ketiga, perkara makruh ketika solat. Okey, rukun solat ada banyak, ada 13. Kamu boleh tulis mana-mana je. Okey, saya bagi contoh. Saya tulis jawapan adalah takbiratul ihram. Selain tu apa dia? Niat boleh, rukun, iktidal. Okey, syarat sah solat. Dia nak minta satu juga syarat sah solat. Okey, iaitu menutup aurat. Selain tu apa? Menghadap kiblat boleh, suci badan pakaian boleh, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, perkara makruh ketika solat. Mengangkat muka ke langit. Itu adalah perkara makruh ketika solat. Okey, soalan nombor 3. Senaraikan dua perkara yang membatalkan solat. Okey, perkara yang membatalkan solat pun ada banyak. Okey, dia nak minta dua. Yang pertama, berhadas kecil atau besar. Dan yang kedua, berpaling dada dari arah kiblat. Selain tu apa? Terbuka aurat boleh, berubah niat boleh, makan atau minum dengan sengaja pun boleh. Okey, soalan seterusnya, nombor 4. Tulis maksud lafaz niat usalli fardhul maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Apa maksud niat tu? Okey, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, yang kelima. Apakah hukum menunaikan solat fardu kepada orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan sengaja? Okey, apa hukum solat dia? Okey, hukum menunaikan solat fardu kepada orang yang tidak berpuasa ialah wajib tetapi berdosa kerana meninggalkan puasa. Maknanya dia wajib solat juga walaupun dia tak puasa. Okey, yang keenam. Okey, muka surat 63. Nyatakan hukum sama ada sah ataupun batal beserta alasan bagi situasi berikut. Okey, nombor 1.
Ali tidak membaca doa iftitah selepas mengangkat takbir. Okey, sah ke batal? Okey, hukumnya adalah sah. Kerana apa? Kerana doa iftitah adalah sunat hayat sahaja. Okey, yang kedua. Roqiyah pengsan ketika menunaikan solat fardu isyak. Hukumnya adalah batal kerana dia dalam keadaan yang pengsan, tidak sedar diri. Batal solat dia. Okey, yang seterusnya nombor 7. Nyatakan hukum beserta perkara yang perlu dilakukan bagi situasi berikut. Okey, nombor 1. Ahmad terlupa membaca doa kunut. Apa hukum dia? Hukumnya sah. Okey, apakah perkara yang perlu dilakukan? Dia perlu sujud sahwi sebab dia terlupa baca doa kunut. Okey, yang kedua, ikmal ketawa terbahak-bahak ketika sedang solat. Apa hukum solat ikmal? Hukumnya adalah batal. Apakah perkara yang dilakukan? Dia perlu solat semula. Okey, soalan nombor 8. Berdasarkan pengetahuan kamu, apakah perbezaan antara syarat wajib dan syarat sah solat? Okey, dia suruh bezakan syarat wajib, syarat sah. Okey, syarat wajib contohnya adalah baligh ataupun berakal. Tulis satu je, Ustazah bagi dua contoh ni. Okey, syarat sah apa dia? Menghadap kiblat ataupun menutup aurat. Okey, seterusnya. Yang ke-9. Tulis dua hikmah solat. Okey, yang pertama melatih diri berdisiplin dan menempati masa. Dan yang kedua, solat sempurna mencegah perbuatan keji dan mungkar. Okey, itu saja untuk soalan solat fardu. Okey, semak balik jawapan kamu. Yang salah tolong buat pembetulan. Yang tak siap, siapkan. Yang tak lengkap, tolong lengkapkan. Okey, untuk tugasan minggu ini, okey, kamu boleh tengok buku revisi lengkap kamu. Yang buku merah tu. Tolong baca ulang kaji muka surat 85 hingga 88. Tajuk solat Jumaat. Okey, solat Jumaat ni adalah pelajaran tahun 4 juga. Jadi kamu baca dan ulang kaji balik je sebab dah belajar kan. Okey, baca dan ulang kaji. Dan seterusnya membuat latihan dalam buku bank soalan daripada muka surat 64 hingga 67. Okey, buat dalam bank soalan muka surat 64 hingga 67. Okey, solat Jumaat ni kalau dah siap, tolong hantar pada Ustazah melalui Telegram. Nanti Ustazah hantar link dekat WhatsApp. Okey, itu saja untuk minggu ini. Ustazah harap kamu dapat siapkan tugasan yang Ustazah bagi. Okey, sekian. Assalamualaikum.